Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Okay, sebelum kita mulakan kita punya perbincangan, kita mulakan dulu dengan baca surah Al-Fatihah dan kita sedekahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga baginda, sahabat-sahabat baginda dan seterusnya, kepada seluruh umat Islam sama ada yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Dan kepada yang bukan beragama Islam hendaklah bertafakur sejenak. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, seperti biasa kita membincangkan hala 7 pergerakan goal iaitu menggunakan 3 jenis metode iaitu technical, fundamental dan juga confirmation daripada bookmap Jadi kita gabungkan kesemuanya untuk membuat entry lah. Okey, kita mulakan dulu dengan analisa fundamental. Saya persilakan Mr. Gemit untuk memberikan analisa. Okey. Terima kasih Sir Hafiz Sama. Dan selamat pagi kepada semua. Harap semua sihat-sihat belaka. Pada hari ini saya akan ceritakan sedikit tentang news yang kita ada dan apa yang mempengaruhi market Jadi seperti yang kita tahu, semalam adalah 29 dan hari ini adalah 30. Jadi saya akan terus kepada 30 September dulu untuk melihat apa high impact news untuk US sebenarnya Jadi seperti yang saya dapat lihat di sini, saya sebenarnya boleh melihat yang bahawa ada satu news ada satu news yang sangat high impact, iaitu Core PCE Price Index Ini adalah satu yang sangat high dan juga kita ada FOMC Member Brainerd Speaks yang juga mempunyai medium impact Jadi seperti yang kita tahu ada beberapa news di mana kita mempunyai high impact dan juga medium impact. Jadi seperti yang kita dapat lihat, satu news yang kita ada ialah 8.5 iaitu PCE. PCE ini adalah Personal Consumption Expenditure Jadi Personal Consumption Expenditure ini penting kerana ianya membantu kepada inflasi dalam sebuah negara. Kerana ada 3 perkara yang membantu kepada inflasi negara, iaitu satu ialah PPI iaitu Producer Price Index, keduanya ialah CPI Consumer Price Index dan ketiganya ialah PCE iaitu Personal Consumption Expenditure. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, kita tahu yang kita punya forecast ini adalah lebih bagus daripada apa yang berlaku sebelum ni Kalau kita lihat sini adalah 0.5% dan ini adalah 0.1%. Jadi kita melihat daripada beberapa bulan yang lalu juga kita ada sedikit peningkatan, ada sedikit penurunan dan sebagainya Jadi seperti yang kita dapat lihat beberapa minggu yang dulu juga kita mempunyai PCE kita cukup tinggi Jadi kemungkinan untuk perkara ini berlaku pada hari ini juga adalah tinggi juga kerana ini telah diforecastkanlah oleh analisis kami Jadi saya akan teruskan dengan news kita yang seterusnya. Jadi kita dapat lihat pukul 9 FOMC Brainerd Speaking ni. Seperti yang kita dapat lihat di sini, FOMC Brainerd ni juga adalah salah satu member FOMC selepas Jay Powell Jadi kalau kita dapat melihat setiap minggu ni mesti ada member Brainerd ni bercakap dan Jay Powell ni kadang-kadang juga dia mempunyai impact juga terhadap kita punya cara kita melihat market kerana dia mengkonfirmkan apa yang Jay Powell kata. Contohnya kalau Jay Powell kata yang bahawa interest rate akan naik, makanya US dollar akan naik. Jadi makanya Brainerd ni selalu menyokong kepada apa yang Jay Powell kata sebenarnya. Jadi kita kena melihat jugalah apa yang berlaku pukul 9 malam ini. Dan seperti yang kita dapat lihat untuk pukul 10 hari ini untuk USD, kita ada revised UOM Consumer Sentiment daripada University of Michigan. Jadi kita dapat lihat ini adalah survey untuk 500 consumers yang mereka akan tanya Yang ni juga mempunyai satu high impact yang tinggi kerana
3 minggu yang lepas apabila kita ada news ini memang ada impact atas market di mana ada kenaikan US dollar. Jadi seperti yang kita dapat dilihat, difokuskan adalah sama ya daripada yang sebelum ini ya. Sebenarnya maksud dia tidak mempunyai banyak kenaikan lah sebenarnya. Jadi kita dapat melihat juga seperti semalam kita tak tahu betul-betul apa trend kalau ikut fundamental semalam, kerana kita dapat melihat yang bahawa gold telah menaik juga. Ya, jadi kita semalam kita mendapat signal dan hari ini data-data yang ditunjukkan di sini juga tidak berapa kuat sangat untuk menyokong kepada kenaikan US dollar lah. Ya, jadi kita sebenarnya masih perlukan data hari ini untuk kita confirmkan apa yang akan berlaku pada hari Isnin nanti. Ya, bagi saya suka selamatlah. Ya, daripada saya bagi tahu bearish ataupun bullish, saya lebih suka kita selamat dan kita trade dengan cara yang berhemah lah. Ya, jadi untuk saya seperti yang saya dapat lihat di sini, saya tidak akan memberikan sebarang trend. Kalau sesiapa nak trend, saya masih berpegang kepada bearish lagi. Okey, kenapa saya berpegang kepada bearish? Kerana saya tahu ada kenaikan yang berlaku tu. Dan kalau saya melihat kepada fundamental faktor, sepertinya saya tahu, saya baca pada hari ini saya tahu yang banyak pelabur sebenarnya sekarang adalah fed up dengan US dollar punya dengan US Fed mereka lah, central bank mereka, kerana mereka sebenarnya tahu yang mereka assassin naikkan interest rate dan sehingga recession dalam negara mereka dah cukup tinggi dah sekarang ya. Mereka mempunyai initial goal mereka, iaitu mereka nak achieve sebanyak 2%, tapi perkara itu nampaknya cukup jauh lah untuk tahun ni dan goal sebenarnya jatuh lah untuk masa yang sangat lama lah. Jadi saya akan tunjukkan apa dia punya fundamental factor dan kemudian saya akan berikan kepada Sir Hafiz lah untuk meneruskan untuk technical analysisnya. Jadi seperti yang saya dapat lihat, saya mempunyai satu news di sini untuk 2 jam yang lalu. Gold cheers as weaker dollar. Asian shares head for worst month since pandemic started. Jadi selalunya kalau kita melihat kepada 2 ke 3 news ini, 2 ke 3 news ini sebenarnya sangat kuat kerana ianya boleh impact market. Kalau kita tengok US fall apa yang berlaku kepada gold ada kenaikan. Ya, kalau kita tengok dekat sini gold cheers weaker dollar, walaupun ada penurunan tapi tak banyak penurunan dia, sikit saja penurunan dia. Jadi kita dapat melihat yang currently apa tengah berlaku ni kat 10.15 ni, ada satu news yang menjalankan market sebenarnya. Jadi pertama saya akan terangkan yang latest punya yang berlaku ini, kemudian saya akan pergi kepada yang lagi satu tu untuk terangkan apa yang tengah berlaku currently dalam market. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, Asian shares head for the worst month since pandemic started. Jadi seperti yang kita dapat lihat di sini, Asian punya stock market dia memang jatuh ya. Jadi kita boleh tahu kenapa sebenarnya perkara ini berlaku. Jadi tengok, dia berlaku kerana jitters in currency and bonds semakin persisted over hawkish stock from central banks worries about global recession and rising geopolitical risk. Okey, ni adalah kerana global recession yang tengah berlaku dan geopolitical risk. Tentunya kita tahu di Russia dan Ukraine ada tu ada masalah, itu adalah geopolitical dan kalau hawkish ni sebenarnya adalah kenaikan daripada central bank mereka menaikkan interest rate mereka. Jadi seperti yang kita dapat lihat, ini adalah reason kenapa sebenarnya share tu jatuh sebenarnya. Jadi dia ni mempunyai impact ke atas gold juga ya. Jadi kita juga tahu yang kita boleh lihat relief come from Chinese factory as activity data that beat market expectation with the manufacturing sector returning to growth in September Okey, ini adalah satu news yang sangat penting kerana sebelum ni kalau kita nak tengok news ni, kita kena tengok dengan news yang sebelum ni Jadi news yang sebelumnya adalah mereka katakan import untuk copper sebenarnya telah menurun dalam negara mereka kerana mereka ada lockdown dan sebagainya. Hari ini kita tengok dia punya Chinese factory activity that beat market expectation with the manufacturing sector returning to growth in September after contracting for 2 months. Maksudnya 2 bulan yang lalu dia sebenarnya masalah lah, dia tak involve dalam manufacturing dia. Jadi memang yuan jatuh sebenarnya. Jadi ini adalah sign ini adalah signal-signal yang kita boleh tahu bahawa penurunan tu mungkin akan berlaku tak lama lagi lah ya. Jadi kalau kita melihat kepada apa lagi kalau kita tengok news ni, kita tak payah nak baca semua, kita baca apa yang penting saja kita boleh skip through, baca apa yang penting
Jadi seperti kita dah lihat little change again a basket of this one after retreating masa dia ada penjatuhan 0.9 hari yang sebelumnya. Jadi traders are also wary about a possible intervention of China and Japan Okey, kenapa? Kerana China Central Bank telah meminta state owned to be prepared untuk sell dollars mereka nak menjual dolar untuk local currency mereka in the offshore market. Kalau dia orang nak sell dolar, makanya US dollar akan jatuh. Jadi dia orang traders ni selalu dia orang takut dengan interest rate. Sekarang negara-negara besar macam China nak masuk. Lepas tu Japan sekali tolong kan. Betul tak? Jadi memang impact dia sangat kuat. Ya. Jadi bagi saya memang hari ni pun saya masih berpegang kepada unknown. Trend saya lah masih unknown. Saya nak main selamat. Ya, dan kemungkinan kita akan tahu trend dia pada hari Isnin. Ya, kita akan tengok Saturday dengan Sunday ni apa yang berlaku, apa range yang terakhir dia pergi, dan pada hari Isnin saya akan memberitahu trend yang betul lah. Ya. Jadi ini adalah beberapa faktor-faktor yang lain juga ya. Kita boleh tengok apa yang berlaku pada US Treasury yield dia kan, hockey stock dan sebagainya ya. Memang ada kenaikan dari US dollar dan juga ada penurunan juga dari US dollar. Tapi kalau kita tengok gold gold was slightly higher Maksudnya gold ni telah mula dia punya kenaikan dia Tapi kita masih kena hati-hati lah. Hati-hati ni sebab kalau kita lihat kat sini kita ada FOMC Kita ada FOMC news untuk hari ni lah. Untuk hari bulan 30 ni FOMC mana? Tadi saya lihat. Yang ni FOMC ni lah. Ya, FOMC member Bernard speak ni. Sebab kadang-kadang dia kalau confirmkan apa yang J. Powell kata, kalau J. Powell kata naik, dia confirmkan, nanti masalah juga kan. So jadi FOMC sampai 4:30 pagi pun ada lagi ya. Yes, betul. Ni lagi satu. William. William ni macam third person lah. Betul tak? Kalau kita tengok dia start dengan J. Powell, lepas tu dia akan pergi kepada Bernard. Lepas Bernard baru dia akan datang pada William. Betul tak? Dia orang ni macam sambung tau dalam monitor. Kalau contoh J. Powell dia cakap all the time macam dia macam bias lah pada seorang Jadi kalau kita lihat dia macam tukar-tukar orang supaya mereka boleh buatkan investors supaya mereka tahu involvement tu kepercayaan tu lebih banyak sebenarnya terhadap interest rate yang akan dinaikkan tu. Jadi inilah apa yang dilakukan oleh US sebenarnya. Jadi ini adalah untuk masa-masa yang masa-masa sekarang ya. Dan kita tahu yang mereka dulu dia orang punya goal adalah untuk 2%, tapi sekarang ni kita tahu yang perkara ini tidak mungkin untuk di-achieve lah untuk tahun ni lah. Ini lah September, Oktober, November, Disember. Lagi 3 bulan je. Jadi memang kalau mereka berterusan macam ni, rasanya memang tak boleh sampai 2% lah. Memang akan mungkin 4% atau 3% lah. Last pun kita tengok sekarang dah 3.25 3.25%. Itu saja yang saya nak katakan sebenarnya. Kalau ada soalan-soalan saya boleh terima lah. Dan kalau Hafiz ada apa-apa soalan pun boleh tanyalah, tak ada masalah. Okey, kalau ada soalan boleh tanya sekarang sebelum kita masuk kepada fundamental. Technical. Saya ya, Tuan. Unmute-kan semua orang sorry Ni kita dah buka speaker jadi masing-masing boleh on speaker. Masih ada masalah ke apa saya beritahu siapa-siapa ada soalan boleh tanya tak ada masalah Saya ceritakan apa yang brief saja. Kalau nak tahu range saya masih berpegang lagi kerana saya tak nak berikan range yang baru kerana saya risau tentang apa yang akan berlaku. Kalau saya dah tahu dah gold akan naik, saya akan confirmkan untuk hari kedua, dan selepas tu kalau saya dapat news yang lagi kukuh, baru saya akan confirmkan okey, dia adalah bullish. Begitulah sebenarnya kalau saya nak buat untuk saya punya analisa lah. So kalau saya bagi tahu terus macam tu nanti kalau tiba-tiba jadi terbalik, nanti akan masalah jugalah. Jadi kalau siapa-siapa nak tanya boleh tanya ya. Analisa lebih kepada swing ataupun intraday Intraday betul. Swing ataupun intraday.
Yang scalper atau apa boleh ikut cara Scalper bila-bila masa dia boleh masuk betul. 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 Ada soalan? Ada jawapan? Halo Tuan. Ya Yes, ada. hello. Ya. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Tuan Jabbar. Ya. Mungkin kenal saya ke Tuan. Kenal, mestilah kenal. Ya, saya mau tanya pasal ini yang news punya ini. Kadang-kadang ini yang news seperti Tuan kongsikan tadi. Ada perkara-perkara yang saya belum paham dalam news ini tahu. Jadi salah satu tentang itu gol. Kemungkinan saya ada tersilap tengok kah atau pandang kah. Kadang-kadang dia bagi news seperti yang contoh dia cakap dia ada penurunan, tapi tiba-tiba pula dia naik. Macam mana kita boleh kenal pasti begitu punya cerita sama kita? Okey. Itu adalah satu soalan yang sangat-sangat bagus sebenarnya ya. Betul, sangat-sangat bagus. Soalan ni pernah ditujukan juga sebelum ni juga ya. Jadi bagi saya fundamental analysis ini kita adalah berdasarkan data ya. Ya. Itu adalah pertama Itu adalah berdasarkan data. Data boleh misleading Dia disadvantage dia data boleh misleading. Contohnya kalau kita tengok apa yang berlaku sebelum ni mereka fokuskan untuk untuk unemployment claims mereka lebih tinggi sebenarnya. Tapi apa yang keluar itu adalah lebih rendah. Ya. Dan sebelum ni juga kita ada banyak news juga yang mengatakan yang bahawa CPI mereka akan menurun. Tapi CPI mereka naik juga. Kan? Jadi ini semua adalah misleading sebenarnya ya. Sangat misleading. Dan bagaimana untuk kita sebenarnya tahu apa yang berlaku? Okey. Fundamental analysis ni kita kena sentiasa mengikuti perkembangan lah sebenarnya lah. Jadi kalau cara yang paling senang untuk kita betul-betul tahu ialah kita kena selalu tahu bagaimana pergerakan itu berlaku. Maksudnya kita selalu tahu apa yang berlaku hari yang sebelumnya dan apa yang bakal berlaku hari ini. Apa yang bakal berlaku hari ini tu kita tak tahu. Tapi apa yang berlaku semalam tu kita tahu. Ya, kerana perkara itu telah berlaku. Jadi kalau dia bagi tahu, contohnya dia forecast yang bahawa dia menurun, tapi semalam dia menaik sebenarnya. Jadi kita tahu dia adalah misleading. Jadi apa yang kita buat ialah, bagi saya personally, saya suka guna investing.com lah. Bagi saya kenapa? Sebab saya suka baca dia punya apa yang berlaku sebenarnya. Saya boleh mendapatkan semua fundamental factors yang sebenarnya efekkan market. Dan setiap news dekat sini ni saya boleh percaya. Kebanyakannya saya boleh percaya dekat sini. Dan selalunya saya juga boleh melihat kepada Forex Factory, contohnya mereka selalu ada related news kan. Contohnya macam mereka ada, contohlah kalau saya ambil ni course PCI ni, dia ada related news kan. Boleh baca juga related news tu. Ya. Sebab fundamental ni sebenarnya dia memang memerlukan sedikit pembacaan lah. Dan juga dia ni lebih kepada macam pemahaman tentang apa yang tengah berlaku di dunia ni. Ya. Dan bagaimana kita relatekan apabila sesuatu itu berlaku, bagaimana perkara lain. If this happens, then what happens? Dia macam hypothesis testing. Ini lagi satu benda yang saya nak share, hypothesis testing. If this happens, then what happens? So kita ni tak perlu mengikut 100% terhadap apa yang mereka katakan sebenarnya. Kita boleh buat analisis kita sendiri. Macam saya kita boleh gunalah if this happens, then what happens? Kalau contohnya PPI naik, then what happens to the CPI? Contohnya lah. Okey, kalau PPI naik, pasti CPI akan naik juga. Ya. So, jadi kalau kita melihat kepada pas-pas data kita, perkara ini telah sokong untuk benda ni juga. Maksudnya macam contohlah kalau kita trade lah kan, kita guna tactical analysis juga, kita selalu melihat kepada support dan resistance yang sebelumnya. Betul tak? Ya, jadi maksudnya kita keep track atas apa support dan resistance yang telah berlaku. Kalau contohnya kita mendapat satu point lah dekat pivot point ke apa kan, kita dapatkan dia punya support dengan resistance dia, tapi tak semestinya dia akan betul-betul ikut juga. Kan? Kadang-kadang dia akan berbeza sedikit. Jadi kalau kita keep track apa yang berlaku sebelum ni, apa yang berlaku minggu lepas dan sebagainya, jadi kita connectkan semua perkara itu dengan apa yang bakal berlaku.
Jadi kita boleh mendapatkan probability untuk support dengan resistance point yang betul. Yes, Mr. Jabbar. Macam tu je lah. Mr. Jabbar, yang ni memang sebenarnya memerlukan pemahaman. Dia kalau untuk orang baru dia nampak complicated, Nampak tapi complicated. benda tu setiap hari kita akan ulang benda yang sama, jadi sikit-sikit lah belajar. Yes. Ya, betul. Ya. Okey Tuan. Halo Tuan. Ya, dengar. Selain daripada ini news yang fokus ke apakah ada news yang lain boleh kita refer kah untuk untuk yang news setiap jam ada tengok dekat bahagian news tu. Maknanya setiap jam dia akan ada news baru. Jadi bila keluar je news, dia akan menggerakkan market tu. Kadang-kadang daripada buy ke sell, daripada sell ke buy. Jadi kita kena hati-hatilah bila dia keluar. Walaupun dia tak ada beritahu dia yang tu. Maksud saya selain daripada news yang ada Tuan kongsikan ini, ada news lain kah? Inilah maksud dia macam ni. Okey. Kalau dekat biasa orang tengok dekat forex factory, yang ni kan, ini adalah yang calendar. Calendar ni yang kebanyakan trader tengok. Macam contoh semalam. Semalam ini yang trader tengok, dia dah di schedule. Jadi bila dah di schedule, orang akan berhati-hati pada waktu yang di schedule je lah. Maknanya pukul 8.30 dia akan hati-hati. Jadi pukul 8.30 ni akan ada movement baru. Dia akan bergerak. Jadi mungkin buy, mungkin jadi sell. Jadi yang ni je orang aware. Tapi sebenarnya setiap jam ada pergerakan market yang dibantu oleh yang ni. Yang news setiap jam ni. Jadi ni pun kita kena tengok. Mana yang ni sekarang pukul 10.58. Jadi 32 minit yang lepas dia ada satu news. Ataupun yang ni adalah ngam yang 1 jam punya daripada China. 54 minit yang lepas, mana candle yang sekarang ni lah. Candle yang sekarang ni. Jadi kalau tengok candle sekarang apa yang berlaku, sebenarnya dia ada cerita dekat sini. Jadi Segemik boleh cerita juga kat sini. Cuba bagi contoh lah cerita dia macam mana. Okey. Okey, macam ni tadi kalau kita tengok dekat investing.com tadi pun, kita dah tahu dah yang China Factory tu menunjukkan penaikan untuk dia punya manufacturing dia kan. Dia adalah lebih kurang sama je. Kalau kita tengok China Factory Activity shows mild growth as COVID curve persist. Sebab sebelum ni dia ada zero COVID policy dia. Jadi sekarang ni dia telah bermula kepada manufacturing sector dia sebenarnya. Ya. Jadi itulah sebenarnya yang mereka tengah buat. Mereka 2 bulan yang lalu mereka telah ada economic slowdown lah. Ya betul. Ya betul. Sebab dia nak kurangkan dia punya COVID kan. Ya Lepas betul. tu sekarang ni dia dah start gerak kita nampak gold naik. Gold naik balik, yes betul. Ya, dan dia juga adalah satu largest importer untuk copper tau. Ya. Jadi copper price pun sebelum ni jatuh apabila ekonomi dia tak jalan. Jadi correlation dia ialah metal lah. Metal correlation lah dia. Jadi yang semalam gerak tu pun mungkin ada sebab-sebab yang ni lah, dia orang dah start balik melombong. Mr. Jabbar. Okey Tuan. Dengar kan? Jadi dia dah start balik buat production. Jadi emas pun akan naik sikit-sikit lah. Jadi news dia akan berlarutan. Mungkin tengok setiap jam dia akan ada. Sama ada dia kuat ataupun lemah dia punya pergerakan dia. Tengok ramai ekonomis pun kata median estimate dia 49.7 dan PMI dia Purchasing Manager Index dia pun rose. Ya, rose kepada 50.1 dekat Ogos ni. Maksud dia memang ada kenaikan lah daripada dia punya Purchasing Manager Index dia. Ya. Production dia akan lebih baik sebenarnya. Memang saya macam ni semua adalah signal lah. Ini semua signal lah. Jadi kita sekarang ni kena start juga baca selain daripada yang bahagian schedule, kita kena baca yang bahagian news News juga. Jadi kadang-kadang baru kita tahu kenapa market tu tiba-tiba naik, tiba-tiba turun. Ya. Okey, kita tengok 1 jam yang lepas ataupun yang sekarang ni Okey, dia dah masuk. Okey, 1 jam. Okey, yang ni 1 jam yang lepas Ini nampak tak Cik Jabbar?
Tuan dapat nampak. kan. Tadi dia kata news Ini apa ini? news Gol kan news ini, Tuan? gold. Ya betul. Gold tadi yang berita tentang China tadi kan, dia punya ni lah pengeluaran dia akan mula start balik dan dia akan mula meningkat. Jadi yang ni kita dah nampak dan malam tadi pun sebenarnya macam tu juga. Dan semalam kita ada buat prediction yang menyatakan kalau dia nak turun maknanya dia akan buat dulu kenaikan, iaitu graf dia akan berbentuk V lah macam ni. Semalam kalau kita tengok macam ni, kita tak boleh percaya sangat-sangat kalau dia nak turun terus sebab dia tak ada pembentukan V. Yang macam semalam kita share kan, kalau V untuk sell, A untuk buy. Jadi sekarang dia buat V lah, naik, turun, naik. Lepas tu kalau dia nak turun, baru dia turun. Kalau dia pecahkan yang besar ni, maknanya dia pecahkan structure buy. Jadi baru dia boleh buat penurunan. Jadi kalau ada penurunan yang selepas ni, maknanya kita boleh cari sell dan TP dia adalah dekat bawah ni. Dan ada juga yang teknik yang saya selalu share. Ini kita terus pada teknik lah. Kalau ada fundamental punya soalan boleh tanya je, tak apa sementara kita masuk dalam bahagian technical. Jadi kalau yang technicalnya saya selalu share pagi-pagi punya ni zone lah. Saya panggil dia zone VWAP lah Okey, zone VWAP. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau harga dia melepasi zone yang ni, maknanya dia akan cuba buat kenaikan. Dan apabila kenaikan tu habis habis dia kita boleh tengok dekat time frame kecil lah. Jadi bila dia habis sebenarnya dia akan patah balik ke yang ni lah VWAP zone ni. Kalau di OMAC kita panggil dia VWAP line lah. Yang ni saya sendiri buat lah VWAP zone macam biasa. Jadi benda ni memang selalu jadi Contoh yang semalam lah yang paling dekat. Malam kita bagi tahu VWAP zone dia adalah yang ni. VWAP zone tu apa? VWAP zone tu ialah satu candle yang pertama ni, jam yang pertama ni pukul 6 gold pukul 6 kan. Jadi kita ambil high dan low dia. Jadi high dan low dia kita tandakan yang ni. Jadi apa-apa yang turun bila kita dapat confirmation untuk buy, jadi TP-nya ada di dalam ni. Jadi semalam dia turun dan TP dah ke atas ni Jadi kalau dia sampai dekat sini semalam, kalau ada news tapi dia adalah berlawanan dengan fundamental semalam news katakan dia nak drop kan, tapi sebenarnya technical menyatakan dia akan naik lagi. Jadi dia berlawanan juga Jadi ada orang yang dia ambil kira dulu, dia tak akan trade pada waktu tu. Jadi dia play safe lah. Sama juga Mr. Gemik semalam cakap, dia tak nak bagi tahu sama ada buy ataupun sell semalam. Sebab dia ada pencanggahan data daripada technical dan fundamental Jadi memang betul jawapan ni memang dia naik dia buat lagi new high dia buat lagi new high. Dan sebenarnya kalau kita tengok kepada itu lagi indikator yang mengesan habisnya kenaikan iaitu yang ni lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini, kalau dia nak turun maknanya dia kena buat new high. Dan lagi satu indikator AO ni, Awesome Oscillator ni sebenarnya boleh membantu kita untuk melihat divergent. Divergent tu adalah ketidaksamaan market price membuat kenaikan dan sementara AO ni dia buat penurunan. Jadi dia tak seragam lah. Bila tak seragam bermaksud itu adalah divergent dan dia adalah petanda akan berlakunya penurunan. Dan petanda akan berlakunya penurunan ni sebenarnya kita pun tak boleh percaya dia 100%. Tak boleh percaya 100%. Dan kita perlu juga bantuan benda lain iaitu macam ni kita tengok seller dan buyer sama ada dia dah habis buy ataupun dah habis sell
Jadi kalau kita tengok dekat sini semalam dia adalah di area sini malam malam area sini dia buat penurunan. Bila news dia adalah pukul katakanlah pukul 8.30 sini pukul 9 lebih kurang dekat sini dekat sini Jadi dekat sini sebenarnya sebelum tu pergerakan dah menurun dah banyak seller Bila dah banyak seller melemah dan dia naik balik ke atas. Jadi dia dah buat oversold. Oversold. Apa salah? Betul. Oversold. Dan dia buat kenaikan balik dan buyer mulai masuk pasaran. Bila buyer mulai masuk, dia kalau tak masuk dia jangan ambil keputusan awal macam ni dia tak masuk lagi dia ambil keputusan awal. Dah masuk baru ambil keputusan. Jadi sama juga macam ni kita tak boleh ambil keputusan untuk buy selagi dia tak masuk balik ke dalam. Jadi yang ni dah betul-betul masuk. Ni kiranya area pasaran lah ni. Ni dah terlebih, yang ni pun dah terlebih. Jadi bila dia masuk, jadi kita tahu dia dah masuk. Takkan dia sell Jadi dia akan cari buy. Sampailah dia nak turun, dia akan buat overbought. Jadi sekarang ni dah overbought. Boleh tak kita sell masa overbought ni? Jawapan dia tak boleh. Sama juga yang dekat bawah ni, kenapa tak boleh? Sebab dia oversold dan dia belum lagi bagi petanda dia nak masuk dan balik dalam pasaran, iaitu nak buat sell. Jadi kita terpaksa tunggu. Dan kemungkinan ini adalah divergent dan divergent ni belum lagi habis pembentukan dia. Dan yang bagus je kalau dia cross. Jadi yang ni pun sama juga, dia kemungkinan dia boleh naik lagi. Yang ni adalah petanda awal tapi dia belum buat confirmation. Confirmation kita boleh ambil daripada apa-apa technical yang kita tahu. Macam saya pakaikan yang ni satu, divergent convergent. Lepas tu kita ambil stochastic untuk tahu buyer kuat ataupun seller kuat ataupun dah masuk belum dalam pasaran buyer ataupun seller. Yang ni. Okey, yang ni ada soalan tak yang pasal ni? Jadi untuk market hari ni, sekarang ni kalau saya tengok sebenarnya kemungkinan besar dia akan static dulu dekat area sini. Kalau kita tengok dia di time frame yang lebih kecil, dia akan buat sideways atas bawah. Kita boleh tengok dekat time frame 5 minit. Jadi apa yang jadi macam ni lah. Betul tak? Tadi kita tengok sepatang-sepatang kan. Jadi kat sini dia ada buat up and down. Maknanya dia buat sideways. Kalau yang ni adalah indikator wave kalau dekat indikator ni dia menyatakan akan adanya penurunan iaitu habisnya wave 5 dan dia buat ABC Jadi ini pun kita tak boleh percayakan sangat. Kita kena tunggu dulu. Kalau time frame besar habiskan kenaikan baru kita entry. Tapi untuk scalper boleh follow. Sebab itu adalah dalam zone yang macam sideways dia boleh buat entry sebab dia scalper, dia turun pun lebih kurang 10-20 pip dia dah boleh ambil. Jadi apabila dia pecah ke atas atau pecah bawah baru kita tahu dia nak pergi mana Kalau 1 minit lagi banyak 1 minit. Okey, untuk time frame 1 minit kalau ada yang nak buat entry, makanya kita kena tunggu. Inilah samalah. Kalau kita nak praktis penggunaan stokastik ni boleh guna. Contohlah yang ni dia bagi entry, dia kata dia nak buat C untuk elite wave contoh Kalau indikator ni betul, makanya kita kalau nak percaya kita kena tunggu juga terjadinya benda macam ni. Tapi yang ni dah nampak turun dah. Kita boleh juga sell tetapi kita dah sell dah lewat sikit. Yang ni belum tentu lagi dia akan terus naik. Belum tentu lagi dia terus naik. Dia mungkin boleh buat bawah macam ni. Yang ni kita nampak dia dah turun sama macam ni. Tapi selagi dia tak masuk, dia tak ada petanda dia akan naik. Jadi dia akan bermain macam ni. Bermain macam ni nampak dia macam sideways. Tapi sebenarnya dia boleh turun bawah dengan jauh yang ni. Dia jauh.
Sama juga dekat macam ni, dia boleh pergi jauh. Dia nampak dia pergerakan dia sikit tapi dia boleh pergi jauh. Sebab dia tak boleh tunjuk graf tu sampai bawah, betul tak? Jadi dia main jenis set. Itu yang kita cakap, selagi dia tak masuk balik dalam ni, maknanya dia bukan buy mode lah. Dia masih lagi sell mode. Dia boleh panjang di bawah macam ni, tetapi yang ni dia turun jauh bawah. Jadi itu kita kena hati-hati, kita kena belajar cara menggunakan stokastik ni. Yang ni kalau ikutkan dia dalam kategori indikator fast. Dia cepat, pergerakan dia cepat. Dia bagi tahu kita market yang orang kata sekarang lah, present lah, sekarang punya. Ada indikator yang boleh bagi tahu kita future sikit. Maknanya jauh sikit lah. Kalau ni masih lagi dalam sell, dia akan bagi tahu macam contoh RSI. RSI dia boleh bagi tahu masih ada lagi sell contoh. Tapi kalau kita gabungkan dua-dua pun boleh. Kalau kita tahu dua-dua punya cara penggunaan. Satu yang slow, satu lagi yang fast. Yang ni yang fast, yang RSI tu yang slow. Macam ni kita tengok, kita tunjuk tadi kan. Jangan buy selagi dia tak naik atas. Maknanya dia terus lagi turun ni. Dia akan main lagi turun. Ni dia akan turun. Jadi kalau dekat sini, kalau kita nak tengok ada tak petanda penurunan selain daripada cara yang ni kita melihat stokastik. Jadi sebenarnya ada cara lain, iaitu kita melihat kepada pecahnya support dan resistance. Tapi yang ni di tapping kecil, dia punya TP dia adalah kecil lah. Kalau kita tengok dekat sini, yang teratas katakan lebih kurang yang ni, dan yang ni adalah supportnya. Ni adalah candle yang berjaya pecahkan. Kalau kita tarik Fibo, TP-nya hampir dapat lah. Ini timing kecil Kalau timing besar, dia lagi besar lah. Dia macam ni je. Tarikan Fibo. Ini pun dah hampir TP Jadi biasanya kalau macam saya buat, bila TP, contoh kita di time frame 1 minit, TP-nya dah sampai, kita tak perlulah nak target TP 2. Apa yang perlu kita buat ialah kita pergi dekat time frame besar untuk dapatkan TP1 dan dia punya price dia jauh lagi ke bawah. Kenapa? Sebab dia adalah time frame besar. Okey, macam ni. Jadi kalau kita tengok macam ni tengok kita ambil height dan mana yang tinggi Sini antara dua bukit ni mana yang tinggi. Katakan yang ni yang tinggi, makanya dia kena pecahkan yang ni Pecahkan ni. Jadi yang berjaya pecahkan ni adalah candle yang ni. Jadi kita boleh tarik Fibo daripada yang pecahkan. Jadi kita tarik Fibo daripada candle yang ni sampai ke atas shadow dia punya cluster lah antara ni Jadi yang sini pun sebenarnya TP dia pun dah dapat TP dia dah dapat juga. Jadi yang ni boleh ignore. Dan dalam penurunan yang ni, yang candle yang ni berjaya pecahkan ni pula. Jadi sebenarnya kemungkinan besar penurunan ni mungkin juga dah berakhir dan dia dah buat A dan mungkin dia nak buat kenaikan disebabkan pecahnya resisten yang ni. Pecahnya resisten yang ni. Jadi kalau kita tarik Fibo daripada candle yang ni, tapi kita ada pencanggahan dekat sini. Sebenarnya untuk tarik Fibo dia ada beberapa cara. Satu cara pecahnya resisten. Satu lagi dia ada yang ni. Ini dinamakan dominant break. Jadi antara dominant break dan juga pecahnya support resisten, kita kena mendahului dominant break. Sebab dominant break ni, sebab dia pun nama pun ada dominant Jadi kena dahulukan dia. Jadi kalau kita tengok sini ke sini, kalau kita tengok harga dia mana yang lebih tinggi kita tengok pada yang ni. Ini kadang-kadang bila kita belajar basic, dia ada belajar pasal OHLC open, high, low, close Jadi dekat sini kita nak tengok sama ada ni lebih tinggi ataupun yang ni, maknanya kita tengok kalau yang candle ni kita tengok dia punya open lah. Jadi open dia 6131, tengok je yang belakang senang nak match 6131. Jadi yang ni adalah dia punya close dia adalah 6125, maknanya
tak melepasi yang ni. Jadi yang melepasi adalah yang sebelah ni lah. Senang bila tengok. Jadi kita tarik fibo dekat situ. Okey. Kalau tengok dekat sini pun, tarikan fibo pun sebenarnya dia pun dah mencapai TP dia. Jadi kita tak boleh nak buat apa, bar pun tak boleh, sel pun dah tak boleh. Sebab yang ni dia dalam kenaikan dan dia dah sampai TP. Okey, ini sekarang adanya penurunan. Okey, ada penurunan. Kalau kita sell sahaja, boleh, tapi kemungkinan kita boleh loss juga. Sebabnya dia belum lagi bagi petanda apa-apa lah kat sini. Kalau dekat sini tak nampak, nak juga entry awal, kita takut terlewat ke dia sampai sini ke kan. Jadi pergi dekat time frame kecil. Pergi time frame kecil, tengok tak ada tak apa-apa berlakunya, pecahnya support resistance. Kecil sangat time frame Kat sini tadi memang kita dah tengok, dia dah achieve dah sebenarnya. Dia dah achieve. Yang terbaru dia pun time frame 5 minit tak boleh kita tak boleh buat apalah. Jadi kalau nak buat apa-apa, makanya kena tunggu juga sama ada dia buat dominant break. Ini adalah dominant break. Kena tunggu dia pecah. Kalau dia pecah, bermaksud dia akan masuk balik dan juga boleh turun bawah lah. Dia boleh turun bawah. Jadi kemungkinan time tu kalau masa dia tepat dan juga ada bantuan news ke, nanti kemungkinan dia boleh keluar daripada sideway yang ni. Jadi sebenarnya kita boleh tengok kepada news nanti kalau ada apa-apa news coincident news. Sekarang ni dah 11.18 kan, 11.18. Jadi kita boleh tengoklah coincident punya news ada tak. yang lepas 15 minit yang lepas, maksudnya yang ni news FX market. Markets are on fire. FX volume is back and it brings a lot of opportunities with it. Okay, maksudnya weeks against the USD. Weakness against mostly have one common denominator, weakness against why such dramatic move for the last 20 plus years. Relevant market economic models were based on the low cost and everything supply which is used by credit rejection. Okay, yang ni daripada apa yang boleh dilihat di sini sebenarnya setiap currency tu sebenarnya dia ada satu musuh macam itulah, iaitu US dollar lah. So kalau US dollar menguat, currency lain akan dia pasangan dia lah jadi akan jatuh lah. Jadi seperti yang dapat kita lihat ni, dia punya forex market ni dalam fire. Maksudnya dia adalah dalam satu situasi yang yang cukup wild lah, cukup volatile lah untuk masa sekarang. Dan seperti yang kita tahu juga yang bahawa gold ni sekarang kan dah ada mula kenaikan dan sebagainya. Jadi ramai sebenarnya yang tengah memerhatikan apa yang akan berlaku kepada gold ini sebenarnya. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut boleh tekan full story juga, kita boleh baca lah. Yang ni semua yang low cost dan sebagainya, itu semua adalah fundamental factor lah sebenarnya, boleh scroll. Jadi kita boleh tengok lah, market is constantly in a state of uncertainty and flux. Okay, ini adalah Joshua, the man who broke the Bank of England. Jadi tengoklah, ni adalah fundamental factor dia. Contohnya low cost economic inputs underpinned by just in time global supply chains, leverage is used to generate non-inflationary growth, and this relevant public's private credit creation at lower and lower borrowing costs, leverage used to feed wealth effect. Okay, so in this article provide you with FX vulnerabilities and also the world investigate the moves. Boleh scroll down lagi. Okay, back with vengeance. Okay, so okay, dia ada related dengan apa, quantitative, qualitative, vulnerability dengan depth dan deficiency dia. Value of your goods import exceeds your exports current account deficit. If the value of external debt is much higher than foreign excess, and you know some strengths of central bank policy, policymakers ability to tighten the policy. Successfully overcoming and willingness to tighten.
Okay. Mortgage market. Okay. Series to progress bonus and effects on the portfolio update long USD cash. Okay. Jadi seperti yang kita dapat lihat sini ada banyak fundamental factors sebenarnya. Sorry sebab cara saya baca ni saya go through tau. Saya boleh cepat tahu apa semua kan, dan saya boleh tahu. Ya, jadi seperti yang saya dapat lihat di sini, saya boleh tengok banyak benda. Contohnya macam kita boleh lihat pada standard deviation, variance dan sebagainya. Okay, standard deviation ni adalah untuk calculate risk sebenarnya dia digunakan untuk calculate risk. Jadi seperti yang kita tahu yang bahawa daripada dia punya annualize masa dia untuk 1 tahun dia melihat kepada depths dan juga dia melihat kepada scrutiny dalam sesebuah market itu ataupun sesebuah negara itu sebenarnya ya. Jadi kalau kita melihat kepada apa yang berlaku sebenarnya, ramai sebenarnya negara mereka memang mempunyai recession ya, maksudnya mereka mempunyai penurunan daripada segi ekonomi mereka. Namun apa yang tengah berlaku adalah perkara ini tengah berubah ya, seperti yang kita dapat inilah daripada apa yang saya baca, daripada dia punya risk, daripada apa yang saya baca daripada dia punya debts, deficit dan sebagainya lah. Dan perkara ini sebenarnya akan berlaku satu pertentangan tidak lama lagi sebenarnya. Kerana kalau semua negara mereka akan menaikkan ekonomi mereka dan sebagainya, maka ini akan sebenarnya melemahkan US dollar juga. Kalau dalam summarization lah, kalau siapa nak summarization, maka ini adalah apa orang kata, nak kata signal pun tak boleh kan. Sebab memang dah banyak kali dia dah confirm yang bahawa US dollar ni akan mempunyai kejatuhan ya. Dan saya personally juga rasa yang kemungkinan pada hari Monday yang akan datang mungkin ada kenaikan. Mungkin akan ada kenaikan. Gold akan naik. Ya, gold akan naik, US dollar akan turun. Tadi saya cakap penurunan ke kenaikan? Saya silap USD akan mengalami penurunan dan gold akan naik sebenarnya kemungkinan Tapi saya akan melihat kepada data PCE pada hari ini. Kerana PCE pada hari ini akan menentukan interest rate dia sama ada interest rate dia akan tinggi ataupun interest rate dia akan rendah. Jadi trend yang berlaku pada hari ini sama ada kalau US dollar naik ataupun US dollar turun, maka ia ni akan efek hari Monday ke depan punya tengok hari ni apa jadi kat PCE. Kalau PCE dia menunjukkan yang bahawa ada kenaikan, maka US dollar akan naik next Monday juga. Kalau tak, kalau data dia macam tak berapa kuat ke dekat PCE dia, masa dia kita dah tahu dah yang akan jatuh lah. Ya, sedia-sedia je lah. Itu summarization daripada apa yang saya baca. Kalau saya pergi one by one nanti masa lama lah. Lagi lama kan? Lagi lama. Okey. Sebelum ni kita dah tanda yang bawah-bawah. Yang sekarang ni dia mula buat kenaikan balik. Jadi kita kena ambil lah yang belah atas belah. Jadi kalau kita tengok yang ni adalah daily ini adalah daily. Dan kalau kita tengok daily punya resisten dia dah hampir-hampir dan kemungkinan dia boleh masuk di dalam zone ini apabila berlakunya news Jadi kalau malam ni news katakan dia nak pergi bawah, biasanya dia akan naik dulu, achieve dulu yang atas ni. Okey, atas ni orang kata ada order tertinggal apa kan. Mungkin adalah zone liquidity. Jadi zon-zon ni nanti kita akan cuba dapatkan dia punya order dia dekat book map Jadi kalau kita tengok berapa pip untuk menuju ke tempat ni jadi minima pun ada 143 pip, tak banyak Jadi tak banyak tu ke 200 lebih tu dia adalah relevan lah untuk price sampai, dan kita punya movement untuk gold sebenarnya boleh pergi minima pun kalau hari-hari biasa pun 200 ke 300,
Dan kalau dia ada news boleh pergi 300 ke 500 pip sekarang Jadi sorry. Mungkin dia akan cuba masuk dalam, jadi berhati-hati kalau yang nak sell tu hati-hati sebab dia masih lagi ada lagi ruang untuk dia pergi, dan ini baru sampai middle. Dia boleh lagi turun kalau kita tengok macam contohlah ada teknik dia technical, ada teknik kan. Jadi teknik ada teknik member, ada 3 candle pun ada teknik 3 candle. Dia akan contoh 3 candle tu adalah momentum, lepas tu dia akan buat kenaikan, selepas kenaikan habis dia akan buat penurunan yang melebihi paras yang ni Makanya kalau dia melebihi paras yang ni, makanya penurunan dia akan melebihi 1614. Yang paling hampir pun nanti 1600 Jadi yang kat bawah ni kita dah tandakan sebelum ni. Jadi kita dah tahu yang kat bawah, dan yang kat atas adalah dekat sini. Kita kena hati-hati sebab sekarang ni dia dalam kenaikan. Dan kita tengok di time frame yang kecil 4 jam Jadi kalau 4 jam 4 jam yang hampir-hampir dia adalah area sini lah. Sama jugalah Kita tengok balik 1674 Ni adalah area dia. Dan kalau kita nak ambil betul-betul dekat shadow, yang ni tak ada 0,00000 tak ada, yang ada dekat sini. Dan dia ada dekat sini, dia punya resisten, dan resisten yang hampir juga yang dekat sini kemungkinan dia boleh pecah sebab shadow pun nampak lebih kurang sikit je. Dan dia boleh pergi sampai atas ni Dan kalau ikut shadow-shadow sebelah pun boleh pergi sampai atas ni. Jadi kalau kita nak kecilkan zone, boleh jugalah sampai sini zone yang teratas ni lah. Tapi kita tak dapat pakai shadow yang ni Jadi ini adalah zone untuk kita kalau kita nak TP, ini adalah zone dia. Kalau kita nak sell, ini adalah zone untuk cari sell lah. Jadi zone dia adalah 1674 1674 1680 4. Maknanya zone ni pun dah dalam 100 pip Kalau yang zone yang besar tu boleh juga kita pakai yang lama balik sebab yang ni dia tak pecah, yang bawah ni maknanya boleh juga pakai yang lama. Ni adalah yang besar dan kalau zone yang kecilnya yang ni lah, maknanya dia akan cuba juga buat yang ni dia cuba naikkan sampai atas ni, dan dia kalau nak turun dia cuba pecahkan ni dulu Bila dia buat kenaikan dan dia berjaya pecahkan yang bawah ni, makanya akan ada tarikan Fibo, dan saya punya target bila tarikan Fibo 161 sebenarnya dia akan berakhir di sini balik. Dia akan berakhir dekat sini balik. Kalau kita congak lah. Okey, kalau katakanlah tak congak, kita buat betul bila ada kenaikan dan ada penurunan yang pecahkan yang ni, makanya mungkin tarikan Fibo tu lebih kurang sini saya tarik sampai mungkin yang naik atas tu. Jadi sama tak zone dia? Bukan sama dia masuk dalam tu Jadi itu baru congak je sebab dah biasa pakai biasa pakai Fibo Jadi itu untuk hari ni kalau ada yang tak faham ke? Jadi saya bagi tu arah kalau dia nak naik makanya kena hati-hati. TP dia boleh berada di sini dan kalau nak sell cuba cari sell di area sini. Dan area ni nanti kita akan cuba cari di bookmap ada tak long term high liquidity yang mempunyai 100 lot order Jadi apabila dia nak turun dia akan cuba test di kawasan ni, dan kalau berjaya turun pecahnya kawasan ni makanya TP yang berikutnya adalah di bawah ni. Dia kalau dalam bantuan news dia akan cuba bagi kita price shadow to shadow dia akan sampai ke shadow, dan kalau dia turun dia akan turun ke shadow juga. Janganlah ambil TP separuh jalan kalau news lah. Ada apa-apa nak tanya lagi tak? Sebab kita rasa kita dah hampir ke penghujung
Yang kecil kot. Kita boleh unmute kan ya. Terus siapa ada soalan boleh tanya, tak ada masalah. Dia ada button angkat tangan pun ada kan. Kalau nak angkat, ada kan button raise hand. Ya, ada juga. Ya. Yang senyum atas tu Cikgu Semut lah. Cikgu Semut ada tu. Semua dia on kita punya. Cikgu Semut senyum dengan siapa tu? Okay. Hello. Dengar tak? Okey. hello, hai. Okey dah. Ya. Ada? Hello, hai. Hello, Cikgu Semut ada nak cakap ke? Ke ada nak bagi pandangan? I think Cikgu Semut rasanya ada tutup kot. Boleh. Cikgu Semut tak dengar. Cikgu Semut buka speaker. Buka mic boleh? Buka. Tak dengar? Kena buka speaker. Dia buka speaker. Cikgu Mut tekan yang speaker tu. On speaker. Sebab saya tengok speaker kat sini tutup. Api. Kalau belajar dengan Cikgu Semut, dia ada banyak TP TP semut, TP semut api semua ada. Hello. Okey dah. Hai. Okey. Dah beritahu dekat dia orang yang start daripada mungkin dalam minggu depan kita akan start education fundamental, kita bagi pengenalan dengan instrumen WTI dengan indeks. Kita akan start daripada basic pengenalan tu by stages. Kita tak sekaligus lah, mungkin daripada basic apa tu, macam mana fundamental minyak ni bergerak, macam mana indeks ni punya fundamental, sebab different instrument different dia punya fundamental tu berbeza lah, tak sama. Macam contohnya gambar saya explain secara kasar, macam indeks ni actually dia cuma sebahagian je dia akan terkesan dengan news. Sebahagian lagi dia yang paling menggerakkan indeks ni dia punya apa tu yang company punya declaration. Yes, betul. Dia faham kan? Yes, betul ya. Macam Dow Jones, contoh Apple declare dia punya keuntungan kerugian dia quarter 1, quarter 2, quarter 3. Benda tu yang akan effect untuk saham Dow Jones. Benda-benda yang basic macam tu. Macam minyak ni sensitif dengan macam isu-isu perang ni. Dia lebih hampir-hampir lah menyamai dengan gold. Cuma gold ni aset, safe haven asset. Kalau minyak ni energy, dia kegunaan harian kita, keperluan. Kalau macam emas ni kita untuk simpan. Kalau minyak ni kegunaan harian, memang demand dia sentiasa ada 24 jam. Semua orang memerlukan benda-benda basic macam tu yang kita akan explain. Mungkin by stages lah, start daripada minggu depan. So apa yang kita nak bagi tahu, dah confirm kan yang ada kita nak introduce kan minyak. Okey. Nanti bila kita dah dapat jawapan dia nanti minggu depan macam tu kot. Bila dah dapat jawapan dan dia adalah sesuai dengan apa yang kita minta, maknanya kita akan buatlah kan. Jadi kalau ikutkan kelas tu kita nak buat macam mana tu? Nak buat macam ni ke? Saya akan update dalam channel. Sebab kalau kita buat kelas macam ni, mungkin ada yang kerja,
Ada yang busy kan. So normally saya akan bagi short note. Oh, buat kita kelas yang macam biasa tu lah, macam grup bookmap education tu lah. Dalam education tu macam biasa saya akan update nota-nota dalam tu. Siapa yang mungkin saya update pagi, siapa yang free petang baru dia baca. Kalau ada tak faham mungkin boleh tanya dalam grup. Tak ada masalah benda tu. Sebab kita tak ada orang yang miss. Kita faham ada yang kerja petang, ada yang kerja malam. Masa orang ni berbeza-beza. Kalau dari goal ni sekarang dia punya key level banyak kat mana? Atas ke bawah? Yang hari ni belum. Hari ni kejap lagi kan nanti saya update. Tapi kalau semalam banyak atas kan? Apa key banyak kan? Semalam kalau ikutkan macam sikit-sikit je, atas dan bawah sikit je. Yang masa dia bergerak tu ada tiba-tiba ada. Tapi semalam tak sempat nak ni sebab saya ada banyak buat calling semalam. Macam yang lalu. Nak yang semalam. Tak apa. Sekarang pun masih kat atas. Dia tak nampak sebab saya kena buat Kena scroll. buka, kena scroll sana. Kena ni. Sebab yang ni bilik ni dia punya YouTube je, bilik yang sebelah tu baru ada dia punya software dia. Tak apa, nanti kita update lah. Tak boleh juga. Okay, yang ni kita nak bagi tahu nanti Cikgu Mut dia akan mula buat kelas fundamental, technical sikit dan juga cara baca bookmap kalau kita akan gabungkan lah. Jadi step by step dalam bentuk tulisan dan tulisan tu tulisan nota dan ada conversation dekat situ Nanti Cikgu pun boleh tengok siapa-siapa yang macam follow dia punya education tu sebab situ nanti akan ada soal jawab kita akan tahu berapa orang yang menjawab soalan. Jadi kalau boleh dalam tu kena aktif sebab kita bagi kelas tu free dan dia berterusan dan info dia bukan info biasa ataupun kita pergi seminar-seminar free di kebanyakan tempat tu jadi kita kalau masa tu panjang walaupun dia free tapi ilmu dia berterusan dan mungkin boleh sampai ke level pro F1 pro kan. Jadi terus je lah bersama kami dan Cikgu Mut akan sentiasa membimbing. Jadi itu kita nak bagi tahu dan saya akan ni jugalah postkan benda-benda ni di lain group nanti ke. Nanti boleh terus join group Telegram tu, group Telegram untuk newbie Kita lebihkan kepada newbie dulu. Sebab newbie ni dia boleh dia punya otak dia fresh lagi untuk boleh lagi masukkan ilmu baru macam trading ni dan boleh kita bimbing daripada bawah lah dengan ilmu yang betul dan ada syllabus daripada basic sampailah F1 ke pro ke macam tu step by step kita tak nak terus ke tengah lepas tu ke bawah balik tu naik atas tu balik jadi kita buat bersyllabus dan Cikgu Mut akan handle benda tu lah. Okay, kita rasa kita dah berada di penghujung kita target dalam 1 jam je. Okay, Cikgu Sermik ada cakap apa? Saya tak ada apa-apa nak cerita. Saya rasa apa yang Cikgu Mut akan memberi penerangan nanti sebenarnya sangat menarik kerana related dengan indeks sebenarnya dan cukup menarik sebenarnya untuk kita lihat kepada dia punya statement, financial statement semua untuk companies, performance dia dan sebagainya. Jadi ini memang adalah something lah yang setiap orang tak patut lepaskan lah. Okay, jadi itu sajalah daripada saya lah. Okey, kita jumpa lagi minggu hadapan minggu hadapan. Okey, kalau ada yang nak buat pendaftaran tu kita ada promo untuk new registration untuk dapatkan 100% deposit Jadi boleh hubungi mana-mana admin yang ada dalam grup tu untuk info dan dapatkan link Okey dan juga bimbingan lah. Okey, kita jumpa lagi minggu depan dan
Sekaya dan Mr. Gemik, mohon maaf kalau ada apa kesalahan. Kami mohon 1000 kemaafan. Oh, dan kita jumpa lagi Untuk minggu 1000 lebih hadapan. sejuta. Sejuta kemaafan. Tak ada sejuta, kita ambil triliun kemaafan. Trilion kemaafan. 6 trilion trading. Okey, kita jumpa lagi minggu depan. Di hari yang lebih kurang sama. Ucapan saya sudahi dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera. Bye. Bye-bye. Saya kena stop ni. Okay, bukan review. Kena stop. Okay, stop recording. Okay, share, start recording.